Saya cadangkan hukuman yang berat lah. Maknanya kita bagi dia penjara seumur hidup. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Di kesempatan ini saya ingin mengucapkan selamat Hari Raya Aidilfitri. Maaf zahir dan batin kepada seluruh rakyat Malaysia. Saya adalah aktivis yang memperjuangkan hak rakyat Malaysia, memberikan khidmat, nasihat dan bantuan secara percuma kepada mereka yang memerlukan bantuan. Okey. Hari ini saya nak mengangkat isu mengenai tentang pemandu mabuk. Pemandu mabuk yang mana menjadi isu yang sedang hangat diperkatakan, menjadi seperti trend. Bila ada pemandu mabuk langgar orang mati, ada je berikut tu ada berlaku. Okey. So di sini saya cuba nak mengupas tentang undang-undang yang sedia ada yang perlu penambahbaikan oleh pihak kerajaan. Okey. Undang-undang Akta 333, Akta Pengangkutan Jalan Raya 1987. Maknanya akta ini telah lama tidak digubal, tidak dipindah. Sebab sebelum ini kerajaan telah membincangkan ingin mengadakan hukuman lebih berat kepada pemandu mabuk yang menyebabkan kematian hingga dipenjara 20 tahun. Tetapi dalam akta yang sedia ada hanya maksimum 10 tahun. Di sini rakyat begitu marah lah, marah dengan tindakan pemandu mabuk ni yang tidak takut terhadap undang-undang yang sedia ada. Walaupun penjara maksimum 10 tahun, tapi masih lagi berlaku kematian disebabkan sikap tidak tanggungjawabnya pemandu mabuk ni. Untuk kategori yang difokuskan kepada pemandu mabuk ni, dia ada 5 section yang diperuntukkan terhadap pemandu mabuk. Yang pertama iaitu section 44, memandu semasa berada di bawah pengaruh minuman yang memabukkan atau dadah. Ini adalah section 44. Section 45 iaitu keadaan menjaga kenderaan motor semasa berada di bawah pengaruh minuman yang memabukkan ataupun dadah. Dan satu lagi adalah 45A, memandu atau menjaga kenderaan motor dengan kepekatan alkohol melebihi had yang ditetapkan. Dan 45B, ujian nafas. 45C iaitu pengadaan spesimen bagi analisis. Ini ada 4, ada 5 section yang difokuskan khas kepada pemandu mabuk. Akibat pemandu mabuk ni, ada satu kes kematian seorang anggota polis yang melakukan sekatan jalan raya di Plaza Tol Kajang Selatan, daripada Lebuh Raya Kajang Seremban Lekas. Ini yang menjadikan satu yang begitu meletup lah isu ni, sebab anggota polis sendiri yang terkena kemalangan yang menyebabkan kematian. Ini menjadikan kerajaan pihak berkuasa telah menunjukkan satu rasa tidak puas hatilah kepada pemandu mabuk ni. Okey. Kalau kita nak bincangkan mengenai tentang kilang minuman keras di Malaysia, ini yang saya tak faham. Kita ni kita adalah ahli dari OIC. Okey, dah pernah menjadi pengurusi OIC. Maknanya kita ni adalah dikatakan negara Islam, negara Islam yang disanjung tinggi oleh negara-negara Islam yang lain, mempunyai wawasan, mempunyai kecekapan dari segi mentadbir urus semua ni lah. Tetapi malangnya, mengapa Malaysia adalah negara Islam mempunyai kilang arak atau kilang minuman keras? Ini yang rakyat banyak persoalkan, yang banyak marah, mendesak kerajaan untuk menutup kilang tersebut. Benda ni jadi main isu politik. Sebab tu saya tak
saya nampak benda ni tak menjadi suatu prioriti kepada kerajaan sebab ini isu politik. Tapi banyak rakyat yang marah sebenarnya. Kenapa perlu ada kilang arak atau kilang minuman keras di negara kita yang mana antara negara Islam yang dikenali ramai, yang disegani di dunia ini. Itu di sini saya mengharapkan kerajaan memikirkan semula tentang kilang arak yang ada di Malaysia. Okey, dari segi Akta 333 ni, Akta Pengangkutan Jalan 1987, pindahan hingga 1 Julai 2006. Ini segala pindahan hingga 1 bulan Januari 2006 lah. Maknanya ada pindahan pada 2006. Tapi masalah ini sepatutnya kerajaan mengambil serius tentang kepada pemandu mabuk. Ada yang kata kena hukuman 304, membunuh dengan tanpa niat, penjara lebih kurang 10 tahun. Tapi di sini saya nampak banyak section-section yang boleh diguna pakai. Kita boleh gunakan section 44(1), menyebabkan kematian atau kecederaan kepada mana-mana orang yang melakukan suatu kesalahan dihukum penjara selama tidak kurang daripada 3 tahun dan tidak lebih daripada 10 tahun, dan denda tidak kurang di RM8,000 dan tidak lebih daripada RM20,000. Ini saya nampak bila pemandu mabuk ni kita boleh ambil dua kes yang boleh disabitkan kesalahan dan juga kepada section 41(1), yang mana pemandu sesuatu kenderaan motor di jalan dengan melulu dan dengan kelajuan atau dengan cara yang salah setelah mengambil perhatian tentang segala hal keadaan dan menyebabkan kematian. Ini dikatakan di sini boleh dikenakan hukuman 2 tahun dan tidak lebih daripada 10 tahun. Maknanya kita boleh gabungkan section 44(1) dan 41(1) digabungkan. Yang ini 10 tahun, yang ini 10 tahun. Maknanya 20 tahun. Boleh buat sementara waktu lah kita gunakan akta ini. Dua akta ini untuk disabitkan kesalahan kepada pemandu mabuk. Okey. Saya cadangkan hukuman yang berat lah. Maknanya kita bagi dia penjara seumur hidup. Bila penjara seumur hidup ni baru orang takut. Sebab dia ada satu, macam kita katakan, kelasan membunuh dengan niat dengan tidak niat. Di sini kita bagi satu hukuman. Kalau dia nak membunuh dengan niat tu, bagi saya tak logik lah. Tak logik lah. Itu di bawah, kalau diletakkan sebagai membunuh tanpa niat tu, boleh diambil kira lah. Tapi itu pun 10 tahun dia punya penjara. Boleh kita gabungkan tadi akta-akta yang saya sebutkan tadi untuk dikenakan kepada pemandu mabuk. Sekarang saya nampak pemandu mabuk ni macam tak takut. Mungkin bila pergi mahkamah, lawan dapat hanya 3 tahun, 4 tahun penjara. Ada situ yang jadi, ataupun dikenakan bayaran denda sahaja. Itu yang jadikan mereka ni tak takut. Kalau dia orang fikirkan tentang penjara tu, saya rasa 20 tahun kalau diberikan penjara, saya rasa mereka pun tak berani. And then kerajaan jangan memikirkan sangatlah tentang nak ambil cukai daripada arak lah, minum keras ni, sebab duit-duit ni dah tak betul. So pergi ke Jabatan Agama Islam, pergi kepada peruntukan kepada penjawat awam, makan daripada hasil cukai minuman keras. So kerajaan kena kaji balik lah dari segi tu. Dan saya melihat rakyat begitu marah dengan sikap. Saya nampak macam kerajaan tak ambil berat tentang kematian pemandu mabuk ni, melanggar orang yang tak berdosa, yang kehilangan sehinggakan anak jadi yatim piatu dan sebagainya. So saya harap kerajaan memikirkan tentang isu ini supaya kita sentiasa selamat di bumi Malaysia. Tidak ada orang yang tidak waras berada atas jalan raya. Setakat itu saja perkongsian saya hari ini mengenai tentang pemandu mabuk.
sila subscribe YouTube Raja Email untuk kita jadikan platform YouTube Raja Email ni sebagai tempat meluahkan hasrat kepada kerajaan supaya kerajaan dapat mendengar keluhan nadi rakyat. Setakat itu saja perkongsian saya pada hari ini mengenai pemandu mabuk. Saya harap kerajaan serius dalam hal ini, membincangkan tentang perkara yang sedang hangat diperkatakan oleh rakyat Malaysia. Setakat itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.